أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 4 baris yang kelima daripada atas. Muka surat 4 baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam daripada 6 rukun iman. Beriman dengan qadarnya. Beriman dengan qadarnya, qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Baiknya, yakni baik qadar Allah, dan jahatnya, yakni jahat qadar Allah. Artinya, arti beriman dengan qadarnya, qadar Allah, baiknya dan jahatnya, bahawasanya sekalian perkara sama ada sekalian perkara tersebut elok seperti ta'ah, atau sekalian perkara tu keji seperti maksiat. Sekalian perkara hasil ia maknanya berlaku ia dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalian perkara hasil ia, berlaku ia, jadi ia sekian perkara dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan Allah ni atas. Jadi perbuatan Allah atas muwafaqah. Kalau kita kata kat Melayu, muwafaqah. Muwafaqah ni atas bersetuju. Bersetuju tak kena juga ni. Muwafaqah dengan makna selaras. Dah. Muwafaqah ni samalah. Sama. Muwafaqah ni muwafakat kan. Bersama ada. Muwafakat. Mana muwafakat dan kita dia kata bersetuju. Maknanya kita kata kak selaras. Ataupun orang sekarang sebut seiring, gitulah lebih kurang. Jadi muwafaqah maknanya selaras. Kehendaknya, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kehendaknya, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kehendak Allah ni pada sedia kala. Pada sedia kala itu azali. Qadim, azali. Qadim, azali, terjemahan kitanya sedia kala dengan makna tidak ada permulaan. Sedia kala. Ataupun terkadang kita sebut dengan azali. Azali pun sebut juga. Sedia kala pun sebut juga. Tapi kalau sebut azali pun, yelah kita faham dah. Muwafaqat dengan kehendaknya, kehendak Allah pada azali. Ketentuan azali. Bahawasanya sekalian perkara sama ada sekian perkara tersebut elok seperti ta'ah atau keji seperti maksiat
Sekalian perkara tadi ni hasil ia, berlaku ia dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan qudrah. Kemudian perbuatan Allah ni atas muafakat, atas selaras, seiring, maknanya sama kehendaknya, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah. Kehendak Allah ni bila? Pada sedia kala. Ini rukun iman yang keenam. Rukun iman. Ini bukan cabang iman. Ini rukun iman. Untuk sah iman kena lengkap keenam. Enam rukun iman, termasuk rukun iman yang keenam. Yang mana beriman ini dengan makna mengaku putuh di hati, berpegang kejap di hati, berpegang kejap di akidah. Jadi kita nak mengaku putus di hati, nak berpegang kejap di hati, kena jelas lah. Kena jelas. Maknanya biar kena faham molek sampai kepada tahap tahqiq. Tahqiq ni jelas, nyata, cerak. Itu tahqiq. Mana kita faham molek-molek, faham jelas-jelas, tak ada dah kekeliruan walaupun sedikit. Walaupun kita tidak pandai nak bercerita sekalipun, dia tak syarat pandai bercerita, pandai susun ayat, tak syarat. Yang pentingnya kita faham, kemah, kejap, tahqiq. Kemudian kita pun mengaku putuh, berpegang kejap di akidah. Ini iman. Ini iman ke-6 rukun. Jadi pembicaraan sekarang pergi kepada rukun iman yang ke-6. Yang mana rukun iman yang ke-6 inilah yang paling banyak tergelincir, paling banyak salah, sehingga kan di kalangan orang-orang yang tidak disangka-sangka tergelincir salah, tiba-tiba tergelincir salah juga. Yang tak disangka-sangka ni kita kata di kalangan orang-orang yang dikenali sebagai orang yang berilmu, yang mana tergelincir pegangan di rukun iman yang ke-6 ini bukan sekarang. Daripada dulu pun yang banyak tergelincir adalah di rukun iman yang ke-6. Yang mana golongan-golongan yang tergelincir ini sendiri terkadang mereka menggunakan ayat Al-Quran sebagai dalil kepada mereka, tetapi ayat Quran yang digunakan tadi ni tuan apa? Tidak bertepatan dengan maksud ayat itu sendiri. Sebab tu kalau kita buka dalam kitab yang besar-besar, didatangkan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah dengan tiap-tiap satu pegangan tu bersertakan dengan ayat-ayat Al-Quran sebagai dalil. Kemudian dalam kitab-kitab yang besar ni, golongan yang tergelincir yang kita kenali sebagai Mu'tazilah, dalam kitab-kitab besar ni mereka datangkan juga dalil Mu'tazilah. Kemudian ulama Ahlussunnah wal Jamaah memperjelaskan kembali di mana salah pemahaman golongan Mu'tazilah pada ayat Quran tersebut. Salah faham, bukan akidah dia akidah Al-Quran, dia salah faham. Ini kira-kiranya kalaulah Mu'tazilah ini boleh menjadikan ayat Al-Quran sebagai dalil, walaupun mereka salah pemahaman, maknanya mereka pun ada pengajian juga. Mereka ada pengajian juga. Sama jugalah dengan sekarang, yang mana yang tak disangka-sangka tergelincir tadi, mereka pun ada pengajian juga, tapi tidak sebagaimana ulama ini golongan-golongan terpesong yang terdahulunya, pengajian mereka lebih dalam, tapi tiba-tiba salah pemahaman,
tambahan pula pengajian orang sekarang, dia kadang-kadang hanya menumpu satu-satu jurusan, satu-satu bahagian. Dia tak sama dengan pengajian yang terdahulunya, mereka mengaji ke semua ilmu. Bukan mereka menumpu pada satu-satu jurusan, pada satu-satu bidang. Zaman sekarang ni mereka menumpu satu-satu jurusan, satu-satu bidang. Tetapi sebelum mereka menumpu satu-satu jurusan, satu-satu bidang, kira-kiranya mereka mengaji rata dah semua ilmu. Asas-asas kira-kira begitulah. Kemudian barulah mereka menumpu kepada jurusan-jurusan yang tertentu. Tapi sebelum itu mereka secara umumnya gak rata habis dah asas-asas, ilmu asas-asas. Tapi terkadang pengajian sekarang asas-asas pun tak cukup sebenarnya. Ni jadi terutama sekarang dalam bab pegangan, mereka terpesong dalam bab pegangan sebab di asas-asas ni tak cukup. Kita kata fardu ain pun tak cukup, dia ambil jurusan dah. Walahal sebenarnya sebelum ambil jurusan, kalau kes pengajian kira-kira habislah asas-asas tu, kena-kena tak habis juga, tak cukup, terutama sekali ilmu pegangan. Sebab itulah kita kena ambil faham molek. Yang mana kita kitab Faridatul Faraid ni, ini pusingan yang kedua dah ni. Jadi pusingan pertama panjang dah cerita di rukun iman yang keenam. Kemudian pada masa pembicaraan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, pada perbuatan, saya pun hurah balik pula di situ. Kemudian ketika pembicaraan wahdaniyah, keesaan pada perbuatan, panjang saya cerita. Kemudian masuk sifat kudrah, sifat iradah, yang mana dalam kitab Faridatul Faraid ni sifat kudrah, sifat iradah hampir 2 muka surat. Panjang pembicaraan dianya, hampir 2 muka surat. Tengoklah satu muka surat tu banyak mana. Daripada sifat wujud sampai kepada sifat wahdaniyah, 6 sifat pun dalam lingkungan 2 muka surat. Daripada sifat ilmu sampai ke kaunuhu mutakalliman, sifat ilmu sampai kaunuhu mutakalliman. Kira-kira berapa sifat tu? Kira-kira 12 sifat. 12. Tu 11 sifat. Wujud sampai ke iradah, iradah sifat yang ke-8. Tahu? Jadi ilmu sifat yang ke-9. Jadi ilmu sampai ke kaunuhu mutakalliman, tu ada 12 sifat, lebih kurang hampir 2 muka surat juga. Sifat yang pertama wujud sampai ke wahdaniyah, 6 sifat, lebih kurang 2 muka surat. Sifat yang ke-9 ilmu sampai ke sifat yang ke-20 kaunuhu mutakalliman pun hampir 2 muka surat. Kudrah dan iradah lebih kurang hampir 2 muka surat juga, panjang. Panjangnya di pembicaraan sifat iradah, yang mana pembicaraan kudrah iradah ni lah pembicaraan rukun iman yang ke-6. Itu panjang. Panjang di pembicaraan rukun iman yang ke-6. Bahkan dalam kitab Arba'in fi Usuluddin contohnya, kitab Tauhid Imam Ghazali, sifat-sifat yang lain pembicaraannya paling-paling banyak setengah muka surat. Setengah muka surat, suku muka surat. Tapi satu muka surat pun panjang, bukan satu muka surat tu sikit-sikit. Tapi di bawah tajuk iradah 6 muka surat. Bawah tajuk iradah. Ni pembicaraan rukun iman yang ke-6. Yang mana kalau kira-kira rukun iman yang ke-6 ini sudah termasuk di dalam rukun iman yang pertama. Rukun iman yang pertama, kita beriman bahawa rukun iman yang pertama, antuk minabillah, Nabi kata bahawa engkau beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi beriman dengan Allah Subhanahu wa taala ni kalau dalam kitab Dalilul Falihin, Syarah Riyadhus Salihin, berani antu minabillah, bahawa engkau beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, ai bi annahu ta'ala wahidun fi zatihi wa sifatihi wa af'alih, dengan bahawasanya Allah Taala esa pada zat, esa pada sifat, dan esa pada perbuatan. Kemudian disusuli pula pembicaraan berkaitan dengan sifat-sifat Allah, termasuk sifat hayah, sifat ilmu, sifat kudrah, iradah, sama, basar, kalam, dalam kitab Dalilul Falihin, Syarah Riyadhus Salihin. Jadi apabila beriman dengan Allah dengan makna kita beriman Allah Taala esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Esa pada perbuatan dengan makna kesemua perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan selain dari perbuatan Allah, yakni perbuatan makhluk, perbuatan kainat, tidak membekah sama sekali. Kesemua yang berlaku, semua yang tersi, yang jadi dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ni rukun iman kita yang keenam ni. Hasil ia dengan perbuatan Allah atas muwafaqah kehendaknya pada sedia kala. Hasil ia dengan perbuatan Allah. Sekalian yang berlaku tu hasil jadi dengan perbuatan Allah. Sekalian yang berlaku tu semuanya perbuatan Allah. Itulah keesaan pada perbuatan hak beriman dengan Allah, rukun yang pertama. Beriman dengan Allah yang bersifat qudrah, beriman dengan Allah yang bersifat dengan iradah. Allah yang bersifat iradah menentukan segala-gala perkara pada azal. Hak rukun yang kata keenam ni atas muwafaqah kehendaknya kehendak Allah yang bersifat dengan iradah pada sedia kala. Allah yang bersifat dengan iradah telah menentukan segala-gala perkara pada sedia kala. Itulah rukun iman yang pertama. Tetapi apabila Jibril AS, apabila Nabi SAW ditanya oleh Jibril AS, akhbirni al-iman ya Muhammad, cerita akan daku apa dia iman. Nabi pun jawab, antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Nabi sebut suku pula di rukun iman yang keenam, walau sebenarnya rukun iman yang keenam sudah masuk di rukun iman yang pertama. Ini panggil apa ni? Satu penekanan suku pula. Walaha, beriman dengan Allah yang pertamanya, Allah bersifat qudrah, Allah bersifat dengan iradah. Allah yang bersifat qudrah yang melakukan, yang menjadikan segala-gala perkara. Allah yang bersifat dengan iradah, rukun yang pertama, menentukan segala-gala perkara. Itulah rukun yang keenam. Tapi Nabi bubuh nombor suku. Hak ta'alluq qudrah dan iradah ni di rukun yang suku, rukun iman yang keenam. Bukan setakat rukun yang suku, rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam tu Nabi ulang pula, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarihi. Antu minabillah. Kalau hak pusingan pertama dulu saya ada tulis di whiteboard hadis tu, tapi tak apalah, ini yang kita boleh nampak dah. Antu minabillah, Nabi bersabda, antu minabillah, bahawa engkau beriman dengan Allah, wa malaikatihi, dan malaikah, dengan mana engkau beriman dengan malaikah, wa kutubihi, dan kitab, dengan mana engkau beriman dengan kitab, wa rusulihi, dan rasul-rasul, dengan mana engkau beriman dengan rasul-rasul, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, dengan makna engkau beriman dengan hari akhir. Tapi yang keenam, watu mina bi, dan engkau beriman dengan, Nabi ulang,
Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi ulang wa tu'mina bi. Yang mula-mula tu antu'mina billah atau mula-mula. Tapi yang kedua wa malaikatihi saja. Nabi tak kata wa tu'mina bi malaikatihi. Wa kutubihi. Nabi tak kata wa tu'mina bi kutubihi. Wa rusulihi. Nabi tak kata wa tu'mina bi rusulihi. Tapi yang keenam wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman dengan qadarnya, qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ulang wa tu'mina bil qadri. Jadi dalam kitab Dalilul Falihin menyatakan bahawa Nabi ulang balik wa tu'mina. Satu penekanan tu dipanggil tanbihan ala lihtimami bitasdiqi bih. Tanbih ni kita panggil kau tanbih ni jaga-jaga ke apa? Dan kita adakan tanbihun, ini suatu penjagaan. Yang kita dalam kitab. Ini tanbihan ala lihtimam bitasdiqi bih. Tanbih ni kita panggil apa? Apa? Peringatan. Sebagai peringatan. Gitu. Ala lihtimami ala lihtimam bitasdiqi bih, atas ihtimam. Ihtimam ni peringatan atas, ihtimam ni orang panggil amati. Ihtimam ni amatilah. Ihtimam ni kalau kita kata benda mustahak lah, benda penting, kena amatilah. Kena ihtimam, kena amati dengan membenarkan dengan rukun iman yang keenam. Sebab tu Nabi tekan. Sebab apa? Kata pengarang kitab Dalilul Falihin, kerana tempat gelincir, kerana bahawasanya rukun iman yang keenam tempat gelincir pegangan-pegangan mereka-mereka yang lemah. Tempat gelincirnya di rukun iman yang keenam. Sebab tu Nabi tekan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman dengan qadarnya, qadar Allah baik dan jahat. Mula-mulanya rukun iman keenam memang sudah masuk di bawah rukun iman pertama. Kemudian Nabi sebut sebagai rukun yang suku yang keenam. Tapi yang keenam pun Nabi tekan pula wa tu'mina bil qadri. Ini hadis qauli dia panggil. Hadis qauli ni, sabdaan ni keluar daripada lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis fi'li contohnya sahabat yang menceritakan apa yang Nabi buat. Aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan begian. Ni siapa yang kata ni? Sahabat yang kata. Sahabat cerita apa perbuatan Nabi. Dia panggil hadis juga, tapi hadis fi'li. Lapas hadis tu keluar daripada mulut sahabat. Bila keluar dari mulut sahabat, harus berlaku salah dari segi bahasa ke, boleh berlaku lah. Tapi hadis qauli keluar dari lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari lidah Nabi, wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in illa wahyun yuha. Tidak bertutur Nabi sallallahu daripada hawa nafsu Nabi sendiri, tapi wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil berlaku sebarang kesilapan. Jadi Nabi ulang wa tu'mina tu ada dia punya sebab dia. Dan memang nyata. Sampai sekarang pun nyata di rukun yang keenam dia lah. Hak banyaknya yang terpesong. Atau kata kita kena peringatan sungguh lah. Kena amati molek, kena kemah molek hak di rukun iman yang keenam, yang sebenarnya sudah masuk di bawah rukun iman yang pertama. Sebab tu dalam satu ayat Allah Taala berfirman, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalalan ba'idah. Dan sesiapa yang kufur dengan Allah dan kufur dengan malaikat dan kufur dengan kitab dan kufur dengan rasul,
dan kufur, yakni tidak beriman dengan hari akhir, hari kesudahan, maka sesungguhnya telah sesat ia sebagai sesat yang jauh. Kufur dengan Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, hari kesudahan. 5 aja. Mana kufur dengan qadar? Dan ayat tu dah sebut, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dalla dalalan ba'idah. Tak ada kufur yang keenam, rukun yang keenam tidak ada. Sebab apa? Sebab kufur dengan rukun iman yang keenam adalah kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman sekalian perbuatan tu perbuatan Allah, tidak beriman dengan Allah yang bersifat qudrah, yang melakukan semua perbuatan. Tidak beriman semua perbuatan Allah ni muafakat dengan kehendak Allah, ketentuan Allah terdapat Allah pada sedia kala, berarti tidak beriman dengan Allah yang bersifat dengan iradah, yang telah menentukan, yang telah menetapkan segala-gala perkara pada azal. Dan tidak beriman dengan qadar dan qada, tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun iman yang keenam ini dia merangkumi dua pegangan. Merangkumi dua pegangan. Mana yang pertamanya Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah telah menentukan, telah menetapkan segala-gala perkara pada azal. Sekalian perkara sama ada elok, contohnya seperti taat, atau keji seperti maksiat. Sekalian perkara Allah Ta'ala telah menentukan, telah menetapkan pada azali. Itu satu pegangan. Yang kedua, hak ketentuan azali ini hanya Allah yang mengetahui. Malaikat pun tidak tahu ketentuan Allah pada azal. Malaikat hanya tahu catatan malaikat di Lauh Mahfuz yang diperintah oleh Allah kepada malaikat supaya mencatat 40,000 tahun sebelum dijadikan Nabi Adam AS. Tapi catatan malaikat di Lauh Mahfuz itu bukan azali. Sebab kita maklum Lauh Mahfuz bukan qadim. Tukang catatnya malaikat, malaikat bukan qadim. Kemudian qalam yang digunakan untuk mencatat pun makhluk Allah bukan qadim. Yang kita bicara ketentuan Allah pada azal yang hanya Allah yang mengetahui. Ketentuan Allah pada azal yang hanya Allah yang mengetahui. Itu satu pegangan. Kemudian sampai masa sebagaimana yang Allah Ta'ala tentukan pada azal, berlaku perkara tersebut. Hak ni hak depan mata kita ni. Hak sekarang dah. Hak lepas lah. Hak akan datang lah. Yang sedang berlaku ni, kesemua yang berlaku terhasil jadi daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Hati. Satu, sekalian yang berlaku Allah Ta'ala telah menentukan segala-galanya pada azal sampai saat berlaku. Kesemua yang berlaku yang selaras dengan tuntutan Allah pada azal, yang berlaku itu kesemuanya terhasil daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Itu saja. Dua pegangan. Satu, ketentuan azali. Yang kedua, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Sekalian perkara. Kesemuanya, segala-galanya, sekalian perkara. Dia sekalian perkara ni kalau kira hospital lalu je, dia sekian perkara ni kena sehari. Sekian perkara tak payah cerita dah. Ni nak mati ni. Sekalian perkara. Ada kitab kita ni, ambil molek. Artinya bahawasanya sekalian perkara, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Sekalian perkara ni sama ada yang baik,
sama ada yang jahat, sama ada berlaku di bumi, sama ada berlaku di langit, sama ada berlaku di dunia, sama ada berlaku di akhirat, sekalian perkara. Itu je. Habis ya? Kalau kira. Macam saya sebut dah minggu lepas kan. Sekalian perkara disebut segala-galanya, kesemuanya. Maknanya faham. Tiba-tiba lepas tu takkanlah hak jahat mari tu faham juga. Tadi sekian perkara gini no. Faham? Okey. Faham. Tapi ni nyata sini. Sama ada elok seperti ta'ah atau keji, itu maksudnya nyata. Tiba-tiba hak jahat Tuhan juga. Kemudian pergi kepada pembicaraan ikhtiar dan usaha. Ikhtiar dan usaha. Kita ahli sunnah wal jamaah. Yang membezakan kita dengan akidah Mu'tazilah yang terpesong, sama ada Qadariyah ataupun Jabariyah, kedua-duanya akidah yang terpesong. Bukan akidah ahli sunnah wal jamaah, bukan akidah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pembicaraan ikhtiar dan usaha. Tapi ikhtiar dan usaha pun masuk di bawah sekalian perkara. Masuk di bawah sekalian perkara. Kalau ikhtiar usaha masuk di bawah sekalian perkara, ikhtiar pilihan hati kita, usaha ni perbuatan kita. Kalaulah pilihan hati kita, perbuatan kita pun masuk di bawah sekalian perkara, ketentuan dan perbuatan Allah, tak ada hak kitanya. Tak ada apa satu kitanya. Baiklah, kita faham dulu. Apabila sekian perkara tu perbuatan, ketentuan dan perbuatan Allah, lepas tu kita ada apa? Ada apa kita? Tak ada lah. Gitulah jawapan dia. Tak ada lah. Ke macam mana? Ni kita ambil faham dulu molek. Dia mudah je sebenarnya. Cuma yang jadi payahnya sebab memandang kepada hak zahir. Sebab tu dalam kitab Dalilul Falihin tu dia kata tanbihan alal ihtimami bitasdiqi bih. Peringatan atas kita ihtimam, kena amati cermat sungguh dengan membenarkan dengan rukun yang keenam. Li'annahu maudi'u mazillati aqdamin afa ar-rakinina ila musyahadati zawahiri af'alil bashar. Kerana rukun yang keenam lah tempat gelincirnya pegangan-pegangan orang yang lemah, yang cenderung, yang memandang kepada zahirnya adalah perbuatan manusia. Zahir memanglah perbuatan kita kan. Kita yang memilih, kita yang buat. Kita yang memilih, kita yang buat. Zahir dia gitu. Ingat tak ingat kitanya, kita memilih, kita buat. Siapa ke bila? Siapa ke dah ingat lah. Dah ingat tu nyanyok tu panggil. Maknanya ingat tak ingat kita memilih, kita buat, kita memilih, kita buat, kita memilih, kita buat. Zahir dia gitu. Bila kita ni tak tanam dengan kepercayaan terlebih dahulu, kita akan berpegang hak zahir tu. Mana apa? Kita memilih, kita yang buat. Padahal hak akidah yang kita nak kena tanam ni sekalian perkara, ketentuan dan perbuatan Allah, termasuk pilihan kita pun ketentuan dan perbuatan Allah, termasuk perbuatan kita pun ketentuan dan perbuatan Allah. Walaupun kita ahli sunnah wal jamaah wajib kita isbatkan, kita netapkan di akidah kita ada pilihan dan perbuatan, kerana banyak ayat-ayat, hadis-hadis yang menyandarkan perbuatan kepada kita, maka kita pun berpegang kita ada pilihan dan perbuatan. Tapi jangan lupa ayat-ayat yang lain yang menyatakan kesemuanya datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ni hadis dua ayat ni, ayat-ayat yang macam belaga.
Satu ayat menyandarkan perbuatan kepada kita. Satu ayat menyatakan bahawa kesemuanya datang dari perbuatan Allah. Ni tubik Qadariyah Jabariyah ni. Qadariyah Jabariyah diambil sebahagian ayat. Qadariyah ambil ayat yang menyandarkan perbuatan kepada kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaya Allah, kami yang sembah. Akan dikaya Allah, kami yang minta pertolongan. Kami tu. Maka Qadariyah pun berpegang, kami yang memilih, yang melakukan perbuatan sendiri. Itu Qadariyah. Ayat yang pertama, ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Rabb ni Tuhan yang hakiki. Mana apa? Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang memiliki, Tuhan yang membela, yang mengasuh, yang mendokong. Makna apa? Rabb ni yang mengatur segala-gala, yang melakukan segala-gala. Rabbil alamin. Alam ni makhluk. Sekalian makhluk dipanggil alam. Semua makhluk ni adalah marbub kepada Allah, yang diatur, yang disusun, yang dilakukan oleh Allah. Allah yang melakukan segala-gala perkara. Maka Jabariyah pun ambil ayat ni, segala-galanya Allah, kita langsung tidak ada pilihan dan perbuatan di pegangan. Itu Jabariyah. Kita ahli sunnah jemaah, kita ambil kedua-dua ayat. Ayat yang mengatakan segala-galanya mari daripada susunan Allah, mari daripada perbuatan Allah. Kita berpegang di akidah, segala-galanya datang daripada ketentuan dan perbuatan Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami pula ada yang sembah. Kita berpeganglah, kami ada pilihan, kami ada perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan kami duduk di bawah Rabbil alamin. Tak lari daripada segala-galanya ketentuan dan perbuatan Allah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Jadi sebelum nak pergi bicara perkara jahat, nak bicara berkaitan ikhtiar dan usaha, dia kena mati dulu ni sekalian perkara. Kesemuanya. Dalam hadis Muslim, Nabi bersabda, wabil qadari kulli. Nabi kata, dan engkau beriman dengan qadar Allah sekaliannya. Sekalian qadar Allah, kesemuanya. Ditakkidkan dengan kulli. Kesemuanya, sekaliannya datang daripada ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu Ta'ala. Ini kira umum dulu. Lepas tu insya-Allah lah kalau akan datang kita ambil satu-satu balik. Satu-satu balik. Tapi hak minggu ni kita kena mati dulu. Sekalian perkara, segala-galanya, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah, baik ataupun jahat, di bumi ataupun di langit, tidak terkecuali. Sebesar zarah pun tidak terkecuali. Sekalian perkara. Ini pegangan kita ni. Ini pegangan kita. Diingatan hati kita, segala-galanya makhluk. Ingatan hati kita. Sekarang kita duduk sedap rasa. Apa? Aircon. Duduk pula atas kapek, kan sedap tu. Ke mana? Mana sedap duduk atas kapek dengan duduk atas papan kosong jam begitu. Mana sedap benarnya. Orang kata baik duduk atas papan. Tahu? Ke mana? Kalau duduk kan papan gitu je kan. Kalau ada tika pun tika kuang. Kuang. Tika kuang tau. Nama penuhnya Mengkuang. Mengkuang. Takut tengkawang. Tu Felda tu. Mengkuang. Ini duduk atas kapek ni. Tapi kapek dak denyuk mana tau. Sejuk, aircon. Kita sekarang ni hidup kerana jantung kita berfungsi. Kita boleh bernafas. Kalau kena serangan jantung tak boleh bernafas, matilah kita, zahirnya gitu. Jadi kita boleh hidup ni sebab organ-organ kita berfungsi.
Saat organ kita berfungsi sekalian ketentuan perbuatan Allah. Tapi kita lupa akan Allah. Setiap saat kita hidup ni organ berfungsi ni, jantung ke, buah pinggang ke, tak kira lah. Darah mengalir ke, tak kira lah. Kesemuanya ketentuan dan perbuatan Allah. Kesemuanya. Kita duduk balik ketentuan dan perbuatan Allah. Kita nampak terang, dengar jelas ketentuan dan perbuatan Allah. Kita diam tak bergerak ni pun ketentuan dan perbuatan Allah. Bukan nanti kita bangun barulah ketentuan dan perbuatan Allah, nanti kita berlangkah barulah ketentuan dan perbuatan Allah. Tidak. Setiap saat yang berlaku ketentuan dan perbuatan Allah. Tapi di ingatan hati kitanya tak ada Allah. Itu hati orang awam. Tak ada salah apa-apa. Tak sudut nebeng-nebeng lah. Tak sudut maksa-maksa lah. Yang mana hati kita ni jadi banyak-banyak. Hati kita pula zulmah dengan dosa. Ialah kita cerita bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni bulan kerahmatan, keampunan daripada Allah. Jadi orang yang Tuhan ampun sekalian dosanya, licin macam budak baru dilahirkan. Hai, macam mana hati kalau orang yang seumpama ni? Lepas tu kita macam mana hati kita? Ramadan dengan Syaban, Ramadan dengan Syawal nanti pun kadang-kadang tak ada beza mana hati kita. Itu kita orang awam. Boleh buat amal koda-koda tu pun alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan letak kita seumpama ni, kita tak bertikar dah. Kita reda dan kita bersyukur. Tapi nak berasa aku kok mana? Kita duduk tahap ni je. Biar kenal diri. Tapi bukan kita tak reda dengan, tak syukur dengan kurniaan daripada Allah Taufik Hidayah ni. Ni tak ada harga ni, dunia tak boleh bayar. Tapi kita ada makam, ada kedudukan. Adalah koda masing-masing tu. Tapi hati kita dah ingat kepada ketentuan dan perbuatan Allah. Hati kita ingat akan hukum hakam Allah. Lebih dah tu. Hati kita ingat akan hukum hakam Allah. Ni siapa tahu ini wajib buat ni. Siapa tahu ini sunat buat ni. Siapa tahu ini ni jangan ni Tuhan larang, ni Tuhan larang, ni jangan. Tu hak ingatan yang wajib kepada kita. Hak kita nak ingat kepada ketentuan dan perbuatan Allah ni atas kekuatan hati masing-masing. Tapi hak wajib kita nak kena ingatnya, ingat akan hukum hakam, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita nak mari sifat-sifat, ini sifat ni tak boleh kita pun tolak. Tu ingatan yang wajib kepada kita. Kita jangan biarkan hati kita bersifat dengan sifat yang dicela pada syarak. Itu ingatan yang wajib. Kita nak bercakap, ni tak boleh cakap gini ni, mengumpat ni. Masuk dalam nama mengumpat ni, kita pun tak jadi nak cakap. Itu ingatan yang wajib kepada kita. Ingatan ni pun tak kemah mana pegang. Ingatan ni ingatan pada hukum hakam. Lepas tu nak ingat ketentuan dan perbuatan Allah, kau jauh. Orang yang nak capai ingatan di hati ketentuan dan perbuatan Allah ni, kewajipan beres belaka, taubah pun beres, dia menumpu pada amal sunat, solat ratus-ratus rakaat. Ini bukan Ramadan ni. Ratus-ratus rakaat ni. Ramadan duk baloh 8 ke 20, 8 ke 20. Tu Ramadan baloh 8 ke 20. Orang nak sapa hati sentiasa syuhud, ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Napah demi napah ni ratus-ratus rakaat semalaman, tak kait pun dengan Ramadan, sebab mereka bukan hamba Ramadan, hamba Allah Subhanahu wa taala. 20 tu kira tengok orang dah kitanya. Tak ramai tinggal. Tengok orang dah. Dah tadi kan penuh. Mula-mula matahari kan penuh. Lepas selesai kita paling tengok, agak kaku je. Hak 2 3 4 kerak grup ning je. Hak tu beritahu orang. Boleh 20 tu pun bulan Ramadan. Kalau bulan lain, anak siapa tahap timbul ingatan di hati. Ini tahap wa amal ibadat sunat ni. Kalau solat ratus-ratus rakaat, kalau ngaji Quran sehari
sehari dua khotang sekali, sehari dua hari khotang sekali, bertahun-tahun, berbelah-belah tahun, akhirnya lenyap di basirah, di mata hati, tidak ada malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan ingat segala-gala daripada Allah, napah demi napah, saah demi saah. Siapa mereka? Aulia-aulia illah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita bab ingatan. Ni kita cerita bab pegangan. Faham? Pegang kejap di akidah, mengaku putus di hati. Tak ingat, kita orang awam. Gitu je, tak ada salah apa-apa pun. Hak kewajipan kita ni ingat hukum hakam. Itu je. Kemudian kita duduk bercakap, saya yang pilih, saya yang kehendak, saya yang netu, saya yang buat. Tu cakap asbab zahir je, tak ada salah. Siapa yang netu seumpama ni? Siapa yang pilih yang seumpama ni? Siapa yang kuat yang buat keputusan ni? Saya. Sampai masa buat jadi macam ni, siapa buat? Saya. Tak ada salah apa-apa pun. Itu zahir. Tapi pegangan kitanya sekalian perkara, ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Allah menentu, Allah menetap, Allah memutuskan pada azal, muwafaqah. Mana apa? Selaras dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketentuan Allah adalah menetap, mutu. Bukan mengetahui. Tetapi apa yang Tuhan netu netak, Tuhan mengetahui di belaziman. Takluk tanzil qadim belaka. Tanzil qadim makna Allah yang bersifat ni iradah menentu sedia kala. Tanzil qadim dengan makna Allah yang bersifat ilmu mengetahui sedia kala. Tu. Tanzil qadim belaka, menentu sedia kala, mengetahui sedia kala di belaziman. Apa yang Tuhan tentu pada azal, ilmu mengetahui pada azal. Tapi menentu adalah menetap, memutuskan. Menetap, memutuskan. Ni kena atur molek lah. Sebab terkadang dengan Allah menentu, bukan mana Allah netap, bukan mana Allah mutu. Allah mengetahui. Allah tak netap, Allah tak mutu, Allah tak maksa. Allah mengetahui. Ni orang panggil sok daripada awal-awal lagi dah. Muka pintu, muka jalan tu gelincir dah. Menentu ni apa? Kita cakap kapung pun. Netu ni apa? Cakap kapung kita lah. Dari mana? Netu tak lagi. Netu mana apa? Netak ke tahu? Tahu awal lagi dah kita tahunya. Sekarang kita tahu dah. Maklumat cukup dah. Lepas tu macam mana? Netunya kot mana? Mana pun netak lah. Bukan netu tu mana tahu. Tapi kita netu tu kemudian daripada tahu. Tahu dulu baru boleh kita netu netak. Adapun Allah menentu sedia kala, mengetahui sedia kala, tak ada dulu kediang. Adapun kita tahu dulu baru boleh netu. Tapi apa mana netu? Netak mutu. Tapi apa yang Tuhan netak, Tuhan mutu, Tuhan mengetahui. Tuhan mengetahui pada azal, menentu pun pada azal. Tuhan mengetahui segala-gala, menentu pun sedia, menentu pun segala-gala. Jadi kalau Allah netak mutu dah segala-gala, jadi kita tak ada kita lah. Jadi kita ni terikat lah. Dah nak pergi ke mana lagi? Takkan terlucu pula. Terikat lah. Apa yang berlaku di kita ni terikat dia tuan Allah. Masalahnya apa yang berlaku ni Allah buat. Allah buat ni selaras dengan apa Allah netu lah. Allah netu seumpama tu, Allah buat pun seumpama tu. Jadi, lah. Memang netak mutuh masa, lah. Terikat, lah. Itu hakiki dia. Sebenar-benar dia gitulah. Kita ni dipaksa, diikat. Apa yang Allah Ta'ala nentu saja akan berlaku, apa yang Allah Ta'ala nentu tak akan berlaku. Masya Allahu kan, Nabi kata, perkara
yang menghendaki oleh Allah akan berlaku, maka akan berlaku. Wa man lam yasha lam yakun. Perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala akan berlaku, maka perkara tu tidak akan berlaku. Terikatlah. Dipaksa. Hakikinya dipaksa lah. Sebab apa? Sebab sekalian ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi zahirnya mukhtaran zahira majburan batina. Ini dalam kitab tauhid. Dan kitab tauhid mukhtaran zahira ni majburan batina. Zahirnya kita bebas memilih. Tapi hakikinya kita majbur, diikat, dipaksa. Zahir. Bukan kita bebas memilih. Bebas kan? Nak pilih tu, nak pilih tu, nak pilih tu, nak pilih tu. Ada macam ditarik-tarik, dipukau-pukau, apa ni boy? Dikontrol oleh orang. Dah. Bukan diremotekan oleh orang. Hak remote oleh orang ni robot. Tu robot ke? Robot. Hak patung robot nama orang tu sepuya sebut. Tu robot, ni robot. Robot orang. Robot benda tu, barang tu. Sebut salah. Robot. Kalau robot tu memang dia ada program dia dah. Robot tu kan program dia kan. Ikut program lah. Tapi kita pada zahirnya macam mana? Pada zahirnya ada. Setiap masa kita pilih dengan sendiri-sendiri, dengan bebas-bebas. Zahirnya bebas. Tak terikat. Tapi saat kita pilih, itulah ketentuan dan perbuatan Allah. Itu je. Sudah fikir tu. Sudah fikir. Maknanya sepanjang masa kita akan memilih, sepanjang masa kita akan buat. Tapi dalam pegangan kita tetap ada segala-galanya ketentuan dan perbuatan Allah. Tak mari tak ingat. Tadi kata orang awam. Hak balas terawih 8 ke 20. Hak balas terawih 8 ke 20. Tiap tahun. Tahun ni je kurang balas. Tahun ni kurang balas 8 ke 20 sebab pilihan raya. Sebab pilihan raya. Jadi tak balas 8 ke 20. Hidup kira nak pilih hak mana. Tu je. Selamatlah balas 8 ke 20 kerana pilihan raya. Kalau tidak 8 ke 20. 8 boleh balas. Jadi pada zahirnya kita bebas memilih. Tapi hakikinya kita umpama robot. Ya, umpama robot tadilah. Umpama robot yang diprogramkan. Hakiki dia. Tapi pada zahirnya macam sekarang bebas kan? Orang mengajar pun bebas memilih, lepas tu buat. Orang mendengar pun bebas memilih, lepas tu buat. Bebas pada zahirnya. Tapi segala yang berlaku ketentuan dan perbuatan Allah, maknanya kita terikat. Kemudian apabila segala-gala telah ditentukan oleh Allah yang selaras dengan ilmu, maka yang di ilmu Allah Subhanahu Wa Taala mubram, putus belaka dah. Tak ada tergantung. Sebab kalau ada yang tergantung, Allah belum menentukan segala-gala. Sekarang ni Allah telah menentukan segala-gala kepada azal. Kalau Allah telah menentukan segala-gala kepada azal, telah menentukan, maknanya beres belaka dah. Tak ada tergantung dah. Kalau tergantung, Allah belum menentukan. Kalau tergantung, tapi kita berpegang Allah telah menentukan segala-gala. Bercanggah dah di situnya. Kalau tergantung pula, di mana letak sifat ilmu Allah? Jadi macam kita pula, ada ketentuan yang kita letak mutu dah, ada perkara yang kita kena tengok dululah. Tengok masa akan datang macam mana, kita fikir balik, kita bincang balik, kita buat keputusan semula. Hak ni kita gantung dulu. Sebab apa? Sebab ilmu kita terhad. Jadi kalau Allah seumpama tu tergantung, mana ilmu Allah? Tambahan pula, kalau berubah pula ketentuan, lagilah di mana duduk sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ilmu kita, yang kita mutu, yang kita netak, bukan mutu netak seorang. Kita mutu netak keputusan mesyuarat sebulak suara. Tiba-tiba hak kita mutu netak sebulak suara keputusan mesyuarat ni,
Akhirnya terpaksa kena ubah kemudian sebab kerjaan tu tak jadi. Sebab apa dia gitu? Sebab ilmu kita ni semua ni ilmu yang terhad. Walaupun keputusan tu keputusan muktamad semua orang sekalipun, tapi ilmu masing-masing terhad. Jadi terpaksa kena ubah balik kemudian ketentuan keputusan dalam mesyuarat hak sebulat suara. Sebab apa? Ilmu. Jadi kalau ketetapan Allah berubah, di mana terletak ilmu Allah. Jadi ketentuan Allah di ilmu Allah azali tu mubram putuh belaka dah. Yang tergantung, yang berubah hanyalah di catatan malaikat di Lauh Mahfuz. Itu cerita bab catatan malaikat di Lauh Mahfuz. Jadi seolah-olah di Lauh Mahfuz ni ada tergantung satu jalan, tetapi mana yang berlaku selaras dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, mana hakiki sebenarnya tidak ada yang tergantung, tidak ada yang berubah, hanya zahir tergantung berubah di catatan malaikat di Lauh Mahfuz. Bukan zahir bagi kita pun hak di Lauh Mahfuz pun gaib juga. Malaikat yang mengetahui. Di ilmu Allah yang mubram yang putus tu hanya Allah yang mengetahui. Malaikat pun tak tahu. Kemudian ketentuan dan perbuatan Allah ni baik, elok dia kata seperti taat, dan keji jahat seperti maksiat. Segala-gala baik jahat ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini pegangan kita, percakapan kitanya yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan diri kita sendiri. Itu adab percakapan pula. Wajib kita beradab dengan Allah dengan bahawa jangan sesekali kita menyandarkan perbuatan jahat kepada ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesekali kita menyandarkan perbuatan jahat buruk kita kepada ketentuan dan perbuatan Allah. Pegangan kitanya segala-gala baik dan buruk, baik dan jahat. Jahat ni buat contoh maksiat, dan termasuk jahat ni kufur. Kesemuanya adalah ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Pegangan kita. Percakapan yang baik daripada Allah, yang buruk, yang jahat datang daripada kelemahan diri kita sendiri. Jadi dua pegangan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah menentukan segala-gala perkara pada azal selaras dengan ilmu Allah sampai masa berlaku. Kesemua perbuatan yang berlaku terhasil daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah. Berarti perbuatan makhluk, perbuatan kainat tak beri bekas sama sekali. Jikalau berpegang makhluk memberi bekas secara tabi'i, secara natural apa untuk sekarang, secara natural, secara semula jadi, secara bahasa dia, secara peseng dia, pegangan. Kalau berpegang seumpama tu tidak ada khilaf ulama, itu pegangan yang kafir. Tidak ada khilaf ulama. Kalau berpegang perkara berlaku secara semula jadi, secara tabi'i, secara natural, secara pesen dia, bahasa dia, pisah pesen dia dah memutuskan secara semula jadi, pegangan itu pegangan yang kafir, tak ada khilaf ulama. Ni pegangan hak cakap pisah tajam molek, lepas tu putu, lepas tu luka, lepas tu lu, atau hanya percakapan asbab zahir. Ini kalau berpegang di akidah, pisah memutuskan secara tabi'i semula jadi, itu pegangan yang ijma' ulama, itu pegangan yang kafir. Kalau berpegang ada perkara yang berlaku secara sekaligus, secara tumpang turut sahaja. Allah menggerakkan tubuh badan kita. Di saat tubuh badan kita bergerak, apa benda yang ada tubuh badan kita pun bergerak. Dengan piyuhnya, dengan tudungnya, dengan baju kain, dengan puang, dengan sobang, rata, gelang, gerak belaka tu. Yang bergerak bersekalian tubuh kita, perbuatan Allah juga. Sekaliannya perbuatan Allah. Kalau berpegang, Allah hanya menggerakkan tubuh kita. Hak ada tubuh kita tu hanya tumpang tu bergerak dengan tubuh yang Allah gerakkan. Hak lain bukan Allah gerakkan, bergerak secara tumpang turut saja. Itu pun sama pegangan yang kafir ijma' ulama. Tak ada khilaf. Kafir ijma' ulama. Ini cerita bab iman ni, cerita bab akidah.
Zahir Islam lah, mayang bang dok tinggal puasa, dok tinggal zahirnya orang Islam. Ini cerita bab pegangan rukun iman yang keenam. Kalau kata kafir, kafir pegangan dia. Kok zahirnya kita tak tahu, sebab ini akidah masing-masing. Kok cakap mulut, pisah, api, nasi lah, obat lah, ekong lah, kipas lah, tu cakap asbab zahir. Pegangan masing-masing. Kalau kita kata kau, kalau air mengalir, maka sapah turun air, lupa turun air. Tu cakapan kita. Tapi kalau berpegang, Allah hanya menggerakkan air, sapah lupa tu hanya tumpang turun air yang digerakkan Allah, bukan Allah gerakkan. Kafir ijma' ulama, macam berpegang apa yang di tubuh kita bergerak, bukan Allah gerakkan, hanya tumpang turun tubuh yang digerakkan oleh Allah. Tapi kalau cakap kau zahirnya, mari mana sapah ni, air bawa. Mari mana lupa ni, turun air. Itu hanya percakapan zahir saja. Pegangan balik pada rukun iman yang keenam, segala-gala ketentuan dan perbuatan Allah. Kalau kira-kira beres dah situnya. Tapi insya-Allah lah minggu depan kita sambung, ambil secara satu-satu pula. Tapi taklah selama pusingan pertama dulu. Pusingan pertama dulu 16 minggu. 16 siri. Sampai sekarang masih lagi ada dalam YouTube 16 siri tu. Ni taklah. Ni pada-padang dah kitanya. Sebab ni pusingan kedua, cuma macam sebut minggu lepas lah, kita mengaji ni biasa berperingkat, kita boleh hurai, boleh cerita kepada anak cucu kita lah, paling mustahak sebagai bekalan kepada kita lepas dia mati adalah waladun solihun yad'ulah. Anak cucu tu bekalan kita. Cuma mana yang dia bekalan kita? Anak cucu yang ada iman, anak cucu yang ada akidah. Jadi minggu depan kita baca balik keenamnya, beriman dengan qadarnya, baiknya dan jahatnya. Wallahu a'lam.